tak mampu bawa faedah, letak jawatan. Status bon kesetiaan RM100 juta terhadap parti yang ditandatangani Ahli Parlimen Barisan Nasional BN sebelum pilihan raya umum ke-15 PRU15 adalah sah di sisi perlembagaan persekutuan, memenuhi peruntukan Akta Anti Lompat Parti serta tidak boleh dicabar undang-undang. Ketua Penerangan Pemuda UMNO Muhammad Salihin Muhammad Taji berkata, ini kerana dokumen perjanjian mengikat kesemua calon pilihan raya yang menerima watikah pelantikan calon pada PRU lalu diperkuatkan lagi dengan keputusan UMNO meminda perlembagaan parti pada Perhimpunan Agung UMNO PAUKAS 2023. Berikutan itu, bekas calon BN Parlimen Bukit Gantang itu menegaskan sebarang klausa perjanjian bon kesetiaan RM100 juta itu masih relevan terhadap mana-mana ahli parlimen BN yang ingkar meskipun negara kini berdepan dengan senario ahli parlimen lompat parti versi baharu. Selaku bekas calon BN yang menandatangani perjanjian bon RM100 juta itu, saya percaya intipati dokumen berkenaan masih terpakai terhadap mana-mana ahli parlimen kami jika mereka beralih sokongan terhadap PN iaitu Perikatan Nasional di Dewan Rakyat tanpa mengisytiharkan keluar parti pada masa hadapan. Ini kerana terma dan status bon mengikat ahli-ahli parlimen BN itu telah disokong oleh keputusan UMNO meminda perlembagaan parti pada PAUKAS 2023. Antara pindaan perlembagaan UMNO diluluskan bagi mengukuhkan status bon berkenaan adalah melibatkan fasa 20.11 yang menyebut seseorang ahli yang menang bertanding tetapi meninggalkan parti atau bertanding sebagai calon bebas atau parti lawan pada pilihan raya akan gugur keahlian dengan sendirinya untuk disesuaikan dengan Akta Anti Lompat Parti. Satu lagi pindaan perlembagaan parti penting adalah perwakilan memberi kuasa kepada Presiden UMNO untuk menentukan hala tuju parti pasca PRU15. Ini secara tidak langsung turut terpakai terhadap sebarang keputusan peralihan sokongan ahli parlimen di dalam Dewan Rakyat, katanya dalam satu kenyataan media. Ketua UMNO bahagian Bukit Gantang itu berkata demikian bagi mengulas isu pertikaian oleh segelintir pengamal undang-undang terhadap kesahihan bon kesetiaan parti yang bernilai RM100 juta yang mengikat 30 ahli parlimen BN daripada berpaling tadah ke blok pembangkang. Peguam Datuk Syamsuddin Nawawi dalam satu kenyataan mendakwa dokumen perjanjian itu hakikatnya tidak berkuasa mengikat ahli-ahli parlimen BN daripada menyatakan sokongan terhadap PN di parlimen. Ini kerana beliau menjelaskan sekiranya kes 5 ahli parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia bersatu menyokong kerajaan perpaduan diambil kira, kelima-lima wakil rakyat PN berkenaan telah disahkan Speaker Parlimen Tan Sri Johari Abdul sebagai tidak melakukan apa-apa kesalahan. Berikutan keputusan Presiden kes dibuat Speaker Parlimen, maka tiada kuasa parti untuk mentafsirkan perbuatan mana-mana ahli parlimen BN yang ingin menukar sokongan di Dewan Rakyat kelak sebagai satu kesalahan parti. Malah ada juga keputusan Speaker Parlimen dalam kes-kes lain sebelum ini yang dicabar di mahkamah. Lalu mahkamah memutuskan keputusan berkenaan adalah non-justiciable, kata Samsudin melalui laman Facebook. Terdahulu, bekas Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan mendedahkan setiap pemimpin BN termasuk UMNO telah diminta menandatangani satu dokumen aku janji disediakan mengikut lunas perundangan oleh peguam-peguam BN sebelum menerima surat watikah pelantikan calon. Bahkan Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO itu berkata kesemua calon pilihan raya yang bersetuju menerima watikah tersebut secara sedar dan rela hati sedia disaman sebanyak RM100 juta sekiranya melanggar inti parti perjanjian. Perdebatan mengenai status kesahihan bon kesetiaan BN RM100 juta itu timbul di celah-celah spekulasi lebih 10 ahli parlimen blok kerajaan terutama Barisan Nasional didakwa bakal berpaling tadah menyokong blok pembangkang dalam masa terdekat. Mengulas lanjut, Muhammad Salihin menjelaskan kesemua ahli parlimen BN termasuk beberapa pemimpin di gantung parti menyedari mereka tiada ruang untuk mengkhianati kerajaan perpaduan. Susulan akur tangan mereka kini terikat sepenuhnya. UMNO dan DAP merupakan antara parti yang bertindak meminda perlembagaan parti untuk disesuaikan dengan peruntukan Akta Anti Lompat Parti. Sebab itu kami tidak berdepan masalah seperti Bersatu yang dijangka kehilangan lebih ramai sokongan ahli parlimen sendiri pada masa akan datang, katanya. Sementara itu, Ahmad yang juga Timbalan Menteri Keuangan 1 mengesahkan penjelasan Muhammad Salihin. Jelasnya intipati perjanjian mengikat calon-calon BN PRU15 berkenaan sememangnya telah merangkumi
ke semua aspek termasuk potensi perbuatan ahli-ahli parlimen bertukar sokongan dalam Dewan Rakyat tanpa perlu mengisytiharkan keluar parti. Tahukah anda jumlah rasmi ahli parlimen menyokong kerajaan sekarang ini adalah 147 orang. Kalau tolak 30 ahli parlimen BN sekalipun, masih ada 117 ahli parlimen. Tambah pula 5 ahli parlimen pembangkang sokong kerajaan, sudah 122 orang. Dengan angka sokongan terhadap kerajaan perpaduan yang sangat kukuh ketika ini, buat apa ahli-ahli parlimen BN hendak buat kerja bodoh dengan menyokong Perikatan Nasional? Pendek kata, kami sebagai rakyat ingin bertanya, tidak habis-habis lagikah kalian bermain jumlah dan drama tarik sokongan ini? Buat apa negara berhabisan ratusan juta ringgit bagi pilihan raya umum jika hanya ingin melihat kebodohan dan tindakan celaka ahli parlimen seperti ini selepas rakyat memberi mandat? Tolonglah tumpukan kepada kemajuan ekonomi dan kestabilan politik negara. Ramai di luar sana rakyat yang masih miskin, anak-anak tidak bersekolah, minum air berkarat, panjat pokok untuk signal internet, hidup dengan mencari sampah buangan orang dan macam-macam lagi masalah yang sedang membelenggu negara. Jika kononnya ketika berkempen kalian berkata ingin membela nasib rakyat, mana pergi semua itu? Jangan jadi ahli parlimen jahat yang menipu dan menzalimi rakyat. Kalau tidak mampu membawa faedah, sila keluar letak jawatan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati